Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30 10 Februari bersama saya Pan Chin Fei. Tajuk utama tengah hari ini. Malaysia unjur KDNK 4.5% tahun ini, kurang 0.3 daripada jangkaan asal. Juga ibu tiri dan bapa mangsa dera kanak-kanak perempuan direman seminggu. Salam sejahtera. Malaysia mengunjurkan keluaran dalam negara kasar KDNK tahun ini kepada 4.5%, kurang 0.3 daripada jangkaan asal. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata pengurangan itu sejajar dengan kemampuan kerajaan yang kini berdepan dengan ekonomi yang semakin mencabar. Since taking over on 10th May 2018, the new government of Malaysia has focused on creating a stable economy, good fiscal discipline, good governance, transparency in doing business, removing corruption, and launching institutional reforms. Tambah Tun Dr. Mahathir, melalui disiplin fiskal yang baik, defisit belanjawan juga dijangka dapat dikecilkan kepada 3.2% tahun ini. Beliau turut memberikan jaminan Malaysia akan kekal mesra perniagaan dan komited menyediakan suasana perniagaan yang stabil kepada pelabur. Katanya Malaysia juga akan memulihkan dasar Malaysia Incorporated, iaitu hubungan baik di antara kerajaan dan sektor swasta. Tun Dr. Mahathir berucap kepada ahli Dewan Perniagaan dan Industri Perancis Malaysia di Cyberjaya pagi tadi. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad turut menjelaskan beliau meminta Presiden Amerika Syarikat Donald Trump meletakkan jawatan untuk menyelamatkan negara itu. Saya bukan kata for the all American. Saya cuma kata berkenaan dengan Presiden Trump saja. I find that Americans are very nice people, but not President Trump. Saya suruh dia resign to save America. French business, trade and... Beliau mengulas kenyataan Kedutaan Amerika Syarikat di Malaysia semalam yang kecewa dengan kenyataan beliau terhadap Trump. Menurut kedutaan itu, kenyataan Tun Dr. Mahathir tidak menggambarkan semangat dialog konstruktif yang menjadi asas hubungan kedua-dua negara. Perdana Menteri sebelum itu menggesa Trump meletakkan jawatan susulan perjanjian damai di antara Israel dan Palestin yang disokong Amerika Syarikat namun tidak dipersetujui oleh Palestin. With the Malaysia French Chamber of Commerce and... Dan pada sidang media sama, Tun Dr. Mahathir juga ditanya berhubung rancangan PAS untuk membawa usul undi percaya bagi menyokong kepimpinannya pada persidangan Dewan Rakyat bulan depan. Dan ini jawapan beliau terhadap persoalan berkenaan. I have no idea what they are going to do. Yeah, I'm already the Prime Minister. If they want to support me, thank you lah. Sabtu lalu, Timbalan Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man dilaporkan berkata ahli Parlimen parti itu akan membawa usul undi percaya bagi menyokong kepimpinan Perdana Menteri sehingga tamat penggal. UMNO selaku rakan Muafakat Nasional turut tidak menolak kemungkinan untuk menyokong usul itu sekiranya ia memberi manfaat kepada rakyat. Ibu tiri kepada kanak-kanak perempuan yang diselamatkan polis selepas dipercayai didera di Permatang Pauh, Pulau Pinang semalam direman selama seminggu sehingga 16 Februari bagi membantu siasatan. Turut direman bapa mangsa yang didapati positif dadah hasil ujian saringan. Pasangan suami isteri berusia 36 dan 34 tahun itu dibawa ke Mahkamah Magistrate Bukit Bertajam jam 10 pagi tadi. Perintah reman sehingga 16 Februari dikeluarkan oleh penolong pendaftar mahkamah Nur Hapipah Abdullah.
Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah ACP Nik Ros Azhan Nik Abdul Hamid berkata, pasangan itu disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 kerana mendera. Semalam mangsa 11 tahun dipercayai didera ibu tirinya diselamatkan polis dari rumahnya. Mangsa dikatakan sering didera dan dipukul dengan objek keras. Mangsa juga tidak dihantar ke sekolah sejak awal tahun lepas. Ibu tiri mangsa memiliki satu rekod jenayah lampau kerana mencuri, manakala bapa kandungnya yang bekerja sebagai mekanik mempunyai 8 rekod jenayah lampau termasuk 4 kesalahan dadah. Mangsa adalah anak sulung daripada 9 adik-beradik. Dia kini ditempatkan di ward kanak-kanak dan akan menjalani pemeriksaan kesihatan hari ini. Sebuah rumah panjang 22 pintu musnah dalam kebakaran awal pagi tadi di Skim Sekuau, kilometer 45 Jalan Oya, Sarawak. Kebakaran menjejaskan seramai 222 orang penghuni rumah berkenaan. 3 jentera bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Merah dan Balai Bomba Sibu dikejarkan ke tempat kejadian. Pihak bomba menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian pada jam 3.36 pagi. Struktur bangunan yang diperbuat daripada kayu dipercayai punca api marak dengan pantas sehingga gagal diselamatkan. Tiada kecederaan dilaporkan. Punca kebakaran masih disiasat. Perbicaraan kes rogol membabitkan Exco Kerajaan Negeri Perak Po Yong Chu Kiong ditangguhkan sementara menunggu keputusan permohonan rayuan untuk memindahkan kes itu ke Mahkamah Tinggi. Menurut Peguam Po, setakat ini pihaknya belum menerima sebarang keputusan berhubung perkara itu dari Mahkamah Rayuan. Kertas-kertas klosa berhubung perkara itu juga diserahkan kepada Mahkamah Rayuan pagi tadi. Peguam Po Yong dikatakan mengemukakan notis rayuan itu pada Disember lalu. Dalam perintahnya pagi tadi, Hakim Mahkamah Session Jenayah 1 Ipoh menetapkan supaya kes perbicaraan berjalan seperti biasa esok jika permohonan itu ditolak oleh Mahkamah Rayuan. Po Yong dituduh mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan kerana melakukan kesalahan merogol pembantu rumah warga Indonesia di sebuah bilik di tingkat atas rumahnya di Meru Desa Park antara jam 8.15 hingga 9.15 malam 7 Julai tahun lalu. 26 November lalu, Mahkamah Tinggi Ipoh menetapkan perbicaraan kes berkenaan dikekalkan di Mahkamah Session. Kes 3 pelajar yang didakwa dibelasah sehingga lebam di sebuah sekolah berasrama penuh di Perlis pada Rabu lalu bukan di bawah bidang kuasa Jabatan Pendidikan Negeri JPN. Sebaliknya, diselia Majlis Amanah Rakyat MARA. Pengarah JPN Perlis Izmi Ismail berkata, sebarang perkembangan mengenai kes kini disiasat pihak polis. Kalau sekiranya ia melibatkan, dia ada SOP dia lah. SOP dia, kalau sekiranya ia diberikan kepada jabatan akan menjalankan siasatan. Tetapi kalau sekiranya dia telah pun berikan kepada pihak PDRM, kita akan tunggu keputusan daripada PDRM. So selalunya kita bekerja sama rapatlah dengan PDRM. JPM bersedia memberikan kerjasama bagi membantu menyelesaikan kes berkenaan sekiranya diperlukan. Semalam media melaporkan 3 pelajar tingkatan 2 sebuah sekolah berasrama penuh di Perlis lebam didakwa akibat dibelasah sekumpulan 5 pelajar tingkatan 5 sekolah sama. 2 suspek ditahan pada hari sama kejadian sebelum dibebaskan dengan jaminan polis. Manakala 3 lagi suspek kini bercuti selepas mendapat kebenaran pihak sekolah. Industri hiburan hari ini dikejutkan dengan pemergian pelawak dan pelakon Abam atau nama sebenar Syed Umar Mokhtar Syed Muhammad Rizwan yang meninggal dunia di kediamannya di Gombak, Selangor awal pagi tadi. Allahyarham yang juga ahli kumpulan Boceh baru berusia 32 tahun. Pemergian Abam disahkan oleh isteri Siti Nur Hidayah Muhammad Ali yang menyedarinya semasa mahu mengejutkan suaminya untuk solat subuh. Abam dikatakan ada mengadu sakit kepala dan demam sejak 2 hari lalu. Berita pemergian Abam turut dikongsi dan dimuat naik di laman sosial rakan artis termasuk sahabatnya ahli kumpulan Boceh, Fad dan Aceh. Kios. Abam dah tak ada, Pak.
Selain Abam, kumpulan Boceh turut dianggotai oleh Muhammad Fazli Nizam atau Fat Boceh dan Muhammad Nasir Hamzah atau Aceh Boceh. Jenazah dijangka dikebumikan selepas solat asar hari ini. Abam turut mempunyai seorang anak, Syed Osman Hamzah Al-Jufri, 5 bulan. Setelah 18 bulan dibina, Saloma Link dibuka secara rasmi 6 Februari lalu. Jambatan yang menelan kos RM31 juta itu turut menerima sambutan warga kota sama seperti projek jambatan bertingkat yang menghubungkan Menara Berkembar Petronas KLCC dengan Bukit Bintang. Sempena Tahun Melawat Malaysia 2020, Saloma Link, salah satu seni bina ikonik di negara dibina merentasi leberaya bertingkat Ampang Kuala Lumpur, Akleh. Selain menjimatkan masa dan jarak perjalanan, ia turut menjadi lokasi tumpuan orang ramai dan pelancong. Saloma Link mengambil inspirasi daripada Bridge of Peace di Tbilisi, Georgia. Seni binanya mengetengahkan konsep sirih junjung sebagai simbolik dalam tradisi perkahwinan Melayu. Desain amat menarik. Dan saya bukanlah jenis seorang yang minat tentang seorang yang tahu tentang architecture lot tapi dari segi pandangan mata saya desainnya memang cantik. Sesuai dengan tradisi Melayu kita. And the gentleman down here in the food market suggested this is the best way to get back to the Petronas Towers. And so we walked here to come across. It looks wonderful, actually, and an easy access, obviously. Jambatan ini dibina pada jajaran yang menepati sudut terbaik untuk menyerlahkan KLCC tanpa sebarang halangan. Bagi memudahkan orang ramai mengabadikan foto kenangan, 2 kawasan khas yang berlatar belakangkannya disediakan. Baiklah, kita ke laporan luar negara. Sebanyak 3,062 kes baru jangkitan coronavirus dengan 97 kematian dilaporkan oleh pihak berkuasa kesihatan China hari ini. 91 kematian direkodkan di wilayah Hubei, 2 di Anhui dan 1 di wilayah Heilongjiang, Jiangxi, Hainan dan Gansu. Suruhanjaya Kesihatan Nasional China dalam laporan hariannya menyebut 4,008 kes yang disyaki baharu, 2,272 daripadanya dikesan di Hubei. Jumlah kes kritikal adalah 296 manakala jumlah pesakit 632 orang. Ketika ini terdapat lebih 35,000 kes yang disahkan di China. Keseluruhan kes yang disahkan mencapai 40,553 dengan 910 pesakit meninggal dunia. Suruhanjaya itu juga menyebut 399,487 kenalan rapat telah dikesan selain 29,307 telah dilepaskan daripada pemerhatian perubatan. Dalam perkembangan lain, setelah 4 hari di kuarantin, akhirnya seramai 3,600 penumpang sebuah kapal pesiaran mewah dibenarkan mendarat di Hong Kong selepas keputusan ujian yang dijalankan ke atas mereka mendapati kesemuanya negatif. Keputusan terbabit dijalankan ke atas semua penumpang kapal World Dream selepas dapat kabar angin mendakwa beberapa staf menunjukkan tanda-tanda awal jangkitan virus berkenaan pada pelayaran terdahulu. Manakala sebuah lagi kapal pesiaran masih melaksanakan kuarantin ke atas penumpangnya di Jepun selepas beberapa kes dilaporkan. Dalam pada itu, syarikat pemilik kapal mewah Royal Caribbean menetapkan penguatkuasaan larangan ke atas semua pemegang pasport China, Hong Kong dan Macau daripada menaiki kapal mereka. Setakat ini, wabak novel coronavirus meragut 910 nyawa dan menjangkiti 40,000 orang di seluruh dunia. Pihak berkuasa Australia mengeluarkan arahan berpindah susulan hujan lebat melanda Sydney dan pantai timur New South Wales. Biro Meteorologi negara itu melaporkan air sungai melimpah ekoran taburan hujan mencurah di kawasan Sydney hingga Blue Mountains. Susulan keadaan hujan berkenaan, lebih 100,000 rumah terputus bekalan elektrik dan 60 sekolah terpaksa ditutup. Bencana kali ini disifatkan sebagai yang terburuk melanda Sydney dalam tempoh 30 tahun. Biro berkenaan turut memberi amaran ancaman banjir kilat dengan kekuatan angin melebihi 90 km sejam kepada penduduk New South Wales.
Dalam pada itu, hujan lebat terbabit juga memadamkan kebakaran hutan yang tercetus sejak November lalu. Perkhidmatan Bomba Luar Bandar New South Wales mengisytiharkan kebakaran hutan di Caravon berjaya dipadamkan. Bagaimanapun, masih terdapat 33 kebakaran yang dicatatkan setakat awal pagi tadi waktu tempatan. Pos kawalan Palestin di Semenanjung Gaza dibedil kereta kebal Israel susulan ketegangan yang memuncak pasca pengumuman Pelan Damai Palestin Israel yang diumum Presiden Amerika Syarikat Donald Trump kemarin. Tentera Israel mendakwa ia serangan balas ke atas kumpulan pejuang Gaza yang melancarkan serangan senjata berat terhadap penempatan Yahudi. Namun pejuang Hamas menafikan perkara itu dan mendakwa menyasarkan serangan ke kawasan terbuka yang tidak didiami. Tentera rejim pula mendakwa serangan balas mereka ditujukan ke atas dua pos kawalan didakwa milik pejuang Hamas yang terletak di utara Semenanjung Gaza. Tiada kecederaan dan kematian dilaporkan kedua-dua pihak ekoran dua serangan terbabit. Ketegangan memuncak di antara Palestin dan Israel selepas pelan damai yang diperkenalkan Presiden Trump ditolak pemimpin Palestin di Semenanjung Gaza dan Tebing Barat. Sejak 28 Januari lalu, beberapa pertempuran kecil berlaku hingga meragut 4 nyawa rakyat Palestin. Bertemu kembali, kita ke laporan sukan. Keserasian mula dipamer skuad kendalian Zainal Abidin Hassan Melaka United menjelang kempen Liga Super penghujung bulan ini. Aksi persahabatan menentang Terengganu FC 2 Melaka menang dengan keputusan 1-0. Persefahaman antara pemain yang semakin bertambah baik antara penyebab kemenangan 1-0 Melaka United ke atas Terengganu FC 2 pada perlawanan persahabatan di Stadium Hang Jebat malam tadi. Babak pertama menyaksikan saingan agak seimbang buat kedua-dua pasukan. Awal babak kedua, saingan lebih terbuka dengan Terengganu turut melakukan asakan lebih kerap berbanding 45 minit pertama. Sepakan percuma minit ke-76 dimanfaat sebaiknya Melaka untuk memecah kebuntuan menerusi jaringan Sony Norde. Menyentuh mengenai aksi anak buahnya, jurulatih Melaka United Zainal Abidin Hassan berkata skuadnya kini sedang berusaha meningkatkan lagi keserasian dan membentuk satu pasukan yang mantap pada musim 2020 ini. Acuan tim tu dah nampak kita dah dapat menyatukan pemain-pemain dan persefahaman mereka walaupun belum sampai tahap yang sebenarnya ataupun belum lagi sampai tahap yang kita hendaki sebagai satu pasukan. Tetapi beberapa game ni masih ada lagi, saya rasa 2 game lagi untuk kita bermain untuk memantapkan lagi keserasian pemain-pemain dan juga kombinasi mereka. Melaka United bakal meneruskan aksi persahabatan bertemu Sarawak sebelum bermulanya Liga Malaysia. Dan ini pula persiapan skuad Negeri Sembilan menghadapi Liga Malaysia musim ini. Walaupun mengakui masih belum bersedia sepenuhnya, pasukan Holborn Jang Holborn tetap yakin untuk mencapai matlamat kembali ke Liga Super musim depan. Menurut Ketua Jurulatih Baharu Negeri Sembilan, Sazali Saidun, pemainnya masih mencari rentak permainan sesuai dengan corak baru yang ingin diterapkan. Saya akui setakat ni persediaan pramusim kita kurang cantik lah. Kalau kita agak kurang baik, kita tewas dalam beberapa perlawanan persahabatan dengan Melaka, dengan Iban Terengganu 2. Tetapi kita masih lagi bergelur dalam mencari keserasian, dalam mencari keserasian utama. Tapi saya harap kita ada baki 3 minggu lagi ni, saya harap coaches, pemain-pemain kita dapat memperbaiki apa kelemahan-kelemahan yang ada sekarang ni lah. Sazali semalam menghadiri pelancaran jersey baru pasukan di Center Court Paroi yang disempurnakan Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan, Tunku Said Razman Tunku Said Idrus. Sementara itu, pengurus pasukan Negeri Sembilan Muhammad Khairullah Abdul Latif pula terus yakin dengan barisan pemain yang dipilih menggalas harapan pasukan.
Yang saya selalu cakap dengan pemain-pemain dan pasukan dan pegawai, dan bagi saya secara peribadi tahun kedua sebagai pengurus, saya selalu cakap tahun kedua kita tak ada cara lain ataupun ni selain daripada kita punya target untuk Liga Super lah. So kita tak ada masa ataupun tak boleh nak rasa selesa. Saya selalu ingatkan pemain jangan selalu selesa. Sebab target kita, KPI kita tinggi. So insyaAllah saya yakin dengan pemain-pemain muda, kalau mereka betul-betul main dengan jiwa, dengan semangat kenegerian, satu pasukan, insyaAllah kita tak mustahil kita boleh capai apa yang kita target. Skuad Rusa mengekalkan 16 pemain termasuk 4 pemain import musim 2019 selain menguatkan pasukan dengan 7 muka baharu dan 3 pemain Piala Presiden. Ia merangkumi 6 pemain berumur 30 tahun ke atas, 11 pemain berusia 25 hingga 29 tahun dan 9 pemain antara 22 hingga 25 tahun. Antara pemain musim lalu yang dikekalkan termasuk Kapten Pasukan Nur Hafiz Zamani Misbah, Kaharudin Abdul Rahman, Abdul Halim Zainal, Aiman Muhammad Khalidi dan Muhammad Fauzi Abdul Latif. Manakala Syarum Kalam PKNSFC, Syahuraim Abdul Samad PDRM dan Nazrul Kamaruzaman Selangor United antara 7 tonggak baharu yang memperkuatkan Negeri Sembilan musim ini.